Terima kasih Tuan Yang di-Pertua di atas peluang untuk Batu Kawan mengambil bahagian dalam membahaskan pindaan kepada kanun keseksaan untuk menjenayahkan kelakuan mengendap atau dengan izin to criminalize stalking. Saya telah membawa perkara ini ke Dewan Rakyat hampir 8 tahun lalu dan setelah bersilih ganti Perdana Menteri dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mendiang Datuk V.K. Liew di bawah Pakatan Harapan yang dengan izin started the ball rolling sehinggalah Menteri dan Timbalan Menteri hari ini, YB Santubong dan YB Masjid Tanah merealisasikannya dengan sokongan dan persetujuan Jabatan Peguam Negara, PRM, NGO seperti Women's Aid Organisation dan ramai lagi yang telah bertungkus lumus berjuang untuk memastikan menghendap menjadi satu jenayah di Malaysia. Beberapa tahun yang lepas, seorang bekas suami telah menghendap bekas isterinya di tempat kerja bekas isterinya sehingga bekas isterinya tersebut beberapa kali bertukar tempat kerja. Kesudahan kepada kisah ini adalah si bekas suami telah datang ke tempat terakhir beliau bekerja di sebuah firma guaman di Kuala Lumpur, menembaknya dan telah membunuh diri di tempat tersebut. Namun pada masa itu, ia belum lagi dikategorikan sebagai satu jenayah menghendap. Tapi menghendap atau stalking ini bukan hanya terbatas atau tergolong sebagai satu isu orang bandar ataupun pinggiran bandar. 88% daripada rakyat Malaysia pernah menjadi mangsa menghendap sampai mereka berasa rimas, takut dan trauma. Mungkin Tuan Yang di-Pertua juga sendiri pernah menjadi mangsa menghendap. Jangan risau Tuan Yang di-Pertua, selepas pindaan ini diluluskan, undang-undang ini akan melindungi Tuan Yang di-Pertua juga. Perlukah negara kita satu undang-undang untuk menjenayahkan perbuatan menghendap? We are long overdue, Tuan Yang di-Pertua. Negara-negara seperti Australia, India, Amerika Syarikat, Canada, New Zealand, Bangladesh, Afrika Selatan, Jerman, United Kingdom, Korea Selatan dan lain-lain lagi jauh ke hadapan dalam menjenayahkan menghendap ini. Di benua ASEAN selain Filipina dan Singapura, Malaysia akan menjadi negara ketiga untuk meluluskan pindaan untuk menjenayahkan perbuatan menghendap. Menghendap atau stalking didefinisikan sebagai satu perbuatan kesalahan menghendap merangkumi perbuatan mengekori, berkomunikasi atau cuba berkomunikasi dalam sebarang cara, berlega-lega di kediaman atau tempat kerja seseorang dan memberi atau menghantar apa-apa sahaja kepada seseorang dalam sebarang cara. Di Malaysia setakat ini kerana tiada undang-undang yang menjenayahkan perbuatan menghendap, tiada data yang dapat dikumpul, dianalisa dan diambil serius akan isu ini. Dan ini selaras dengan soalan saya di Parlimen juga. Saya berharap dengan pindaan ini jenayah menghendap dapat dijadikan bukan sahaja sebagai satu iktibar tetapi keadilan bagi mangsa-mangsa menghendap sebelum ini. Dan saya berharap tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana orang tidak mengira jantina, kaum agama, jawatan, latar belakang dan kuasa akan kesalahan mereka menghendap. Ini merupakan satu langkah yang berani dan progresif oleh Jabatan Perdana Menteri dan saya mengalu-alukan pindaan ini. Namun ada sedikit penambahbaikan yang perlu dipertimbangkan dan saya harap akan dimasukkan sekali dalam dokumen ini. Saya ingin mencadangkan agar Seksyen 507A-1 diluaskan definisi menghendap kepada satu perbuatan yang berterusan iaitu dengan izin, whoever repeatedly or continuously by any act of harassment intending to cause or knowing or ought to know that the act is likely to cause distress, fear or alarm to any person of the person's safety commits an offence or stalking. Dalam nafas yang sama, saya juga ingin mencadangkan agar perbuatan doxing, merosakkan atau mengacau harta dan mengintip turut masukkan dalam senarai act of harassment. Walaupun mungkin akan ada pandangan bahawa jenayah ini boleh dikategorikan sebagai jenayah di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, namun ianya seharusnya dimasukkan dalam jenayah menghendap juga untuk membantu dalam proses laporan dan siasatan. Jika ianya diletakkan di bawah pindaan ini, maka satu siasatan sahaja yang perlu dimulakan dan bukannya di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Dan juga proses untuk mangsa jenayah hendap dapat memohon untuk protection order dapat berjalan dengan licin. Tambahan kepada itu, saya ingin cadangkan juga perkataan-perkataan seperti entering or loitering at the place of residence or business of a person or any other place frequented by the person
publishing any statement or other material by any means relating or purporting to relate to a person, purporting to originate from a person, interfering with any property in the possession of a person or anyone in whom that person is interested, or watching or spying on a person or anyone in whom that person is interested in any manner or by any means. Pada masa yang sama, saya juga ingin cadangkan agar kerajaan meneliti pindaan dalam Kanun Tata Cara Jenayah yang juga meliputi pemanjangan tempoh berkuat kuasa, perintah perlindungan dan juga cadangan-cadangan yang lagi. Tuan Yang di-Pertua, kita berada di sini hari ini untuk membahas pindaan ini kerana sudah datang satu masa dan satu waktu apabila kita memerlukan peraturan ataupun undang-undang ini. Dan saya harap ahli-ahli parlimen sebelah sana dan di sini akan menyokong pindaan kepada kanun keseksaan ini agar kita boleh memastikan kita wujudkan satu persekitaran atau suasana yang selamat. Bukan apabila seorang itu menjadi mangsa jenayah hendap, bila membuat laporan polis, polis pun tak tahu nak buat apa, memandangkan tak ada peruntukan dalam kanun keseksaan ini. Pada masa yang sama juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Menteri di atas kesungguhan untuk memastikan bahawa pindaan ini sampai ke Dewan Rakyat dan bukan sahaja atas dokumen dan saya harap PDRM akan memastikan anggota polis juga menerima latihan yang sepatutnya agar mereka boleh menjalankan tanggungjawab mereka, dan saya harap dalam masa ini, dalam penggal ini kita semua masih menjadi ahli parlimen, ini akan jadi satu realiti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Yang Berhormat, ada 3 lagi ahli Yang Berhormat untuk berbahas, iaitu Hang Tuah Jaya, Petaling Jaya dan Stew. Tapi jam telah menunjukkan pukul 1 dan kita akan berhenti rehat dan disambung semula pada jam 2.30 petang. Terima kasih ahli-ahli Yang Berhormat.